Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, ikhwatul iman, ikhwatu fid din, dengan limpah kurnia daripada Al-Alim Al-Khabir, kita boleh menyambung bacaan buku kita Mendidik Generasi Idaman, An-Nabiyul Karim Mualliman, Nabi yang mulia, seorang pendidik. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Kata penulis pada muka surat 63, bab ketujuh, pada menyatakan tentang akhlak Nabi. Baginda menghadap ke arah lawan bicara. Betul Pak Mik? Ya, betul. Baginda menghadap ke arah lawan bicara. Di antara faktor yang mempengaruhi efektivitas kegiatan belajar mengajar adalah guru menghadap ke arah siswa. Begitu pula sebaliknya, rekam jejak sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa baginda selalu menghadap ke arah lawan bicaranya sewaktu memberikan pengajaran, pengarahan dan nasihat, dan begitu juga pula sebaliknya. Maka penulis nak membawa kepada kita merenung kepada beberapa hadis di bawah ini untuk menyatukan dengan tajuk di atas. Satu, menghadap ke arah orang yang diajak bicara. Di antara dalilnya adalah hadis-hadis di bawah ini. Yang pertama, hadis Abu Musa radhiyallahu an. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, dia berkata, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan farafa'a ilayhi ra'sahu qala wa ma rafa'a ilayhi ra'sahu illa annahu kana qa'iman faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillahi. Terjemahan dia, seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa definisi berperang di jalan Allah itu? Sebab di antara kami ada yang berperang kerana amarah, dan ada yang pula yang dilatar belakangkan kerana fanatisme jahiliyah. Lalu baginda mengangkat kepala baginda ke arah orang tersebut. Abu Musa berkata, tidaklah baginda mengangkat kepala baginda ke arahnya melainkan kerana orang tersebut sedang berdiri. Lalu baginda bersabda, barang siapa berperang demi menegakkan kalimah Allah, yakni kalimah tauhid, maka dia berperang di jalan Allah.
Hadis itu hadis Bukhari. Kata penulis, dalam hadis ini kita mendapati bahawa Nabi SAW mengangkat kepalanya ke arah orang yang bertanya sebelum menjawab pertanyaan orang itu. Imam Ibn Abi Jamrah berkata, hadis ini mengandung dalil bahawa orang yang ditanya disunahkan menghadapkan wajahnya ke arah orang yang bertanya ketika hendak memberikan jawapan. Hal itu diambil dari perkataan Abu Musa. Lalu baginda mengangkat kepala baginda ke arah orang tersebut. Alasan Nabi melakukan hal itu adalah kerana orang tersebut sedang berdiri. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar berkata, hadis ini menerangkan agar orang yang ditanya menghadap ke arah orang yang bertanya. Al-Alamah Al-Aini berkata, hadis ini menjelaskan agar orang yang berbicara menghadap ke arah lawan bicaranya. Itu hadis yang pertama penulis bawa pada kita berkenaan dengan tajuk yang dia nak buka. Bagaimana Nabi menghargai orang walaupun orang tu bagi soalan ke dia. Dia hargai. Dia tengok mata orang tu, dia tengok wajah orang tu. Kemudian kita tengok para ulama memberi penjelasan seperti Imam Ibn Abi Jamrah, Ibn Hajar, Al-Alamah Al-Aini. Al-Alamah Al-Aini ini juga dia syarah kepada hadis Bukhari, kepada Umdatul Qari. Dia sama macam Ibn Hajar Asqalani. Semuanya kata di antara sunnah Nabi, bila kita bercakap dengan orang, kita tengok muka dia. Kita tengoklah muka dia. Itu adalah sunnah. Yang kedua, hadis Al-Barra radhiyallahu anhu. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma adha ila al-baqi' fa shalla rak'atayn thumma aqbala alaina biwajhihi wa qala inna awwala nusukina fi yawmina hadha an nabda'a bis salati thumma narji'a fananhara. Terjemahan dia, pada hari raya Aidul Adha, Nabi SAW keluar menuju Baqi', lalu sembahyang 2 rakaat. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami seraya bersabda, sesungguhnya permulaan ibadat kita pada hari ini adalah salat. Kemudian kita kembali lalu menyembelih haiwan korban. Kata penulis, dalam hadis ini kita dapati bahawa Al-Barra radhiyallahu an menerangkan posisi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah Aidul Adha, yakni melalui perkataan Al-Barra, kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami. Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini pada bab imam menghadap ke arah jamaah ketika khutbah hari raya. Ini hadis yang kedua. Walaupun dalam khutbah Nabi masih nak tengok muka jamaah. Awal-awal tadi muka surat 63 penulis kata apa dia kata? Kegiatan belajar dan mengajar adalah guru menghadap ke arah siswa. Siswa ni pelajar lah kot. Pelajar. Begitu pula sebaliknya. Jadi hadis ni penulis nak masukkan di dalam, dia nak dua benda. Satu, dia nak tunjuk akhlak Nabi. Kedua, dia nak tunjuk kita beradab dengan sunnah itu. Iaitu bila sunnah tu datang, kita beramal. Sunnah yang datang, kita boleh tak beramal. Kalau sunnah tu mai pada kita, kita boleh tak ikut, boleh. Dengan syarat kita ada keuzuran. Kita ada ma'zur nama dia. Ma'zur bermakna kita ada alasan yang kukuh, yang alasan kukuh itu menjadi penghalang kita tak amal. Jadi apa itu dia? Kita kena carilah apa alasan kita. Nyawa terancam ke? Kalau kita amal benda tu, kesihatan kita merosot ke?
harta benda kita rosak kah, kehidupan kita menjadi kucak kacir kah, ma'zur itu mesti bersifat darurat, suatu malapetaka. Sekadar orang kata, orang beralih muka, orang meluat tengok, itu bukan ma'zur. Jadi bila kita belajar benda ni, kita kena tengok. Hadis yang ketiga, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal fitri wal adha ila al-musalla. Fa awwalu shay'in nabda'u bihi as-salatu. ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. Ini sebahagian daripada hadis yang panjang. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, pada Aidul Fitri dan Aidul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju tanah lapang. Tadi dia sebut Nabi menuju Baqi', betul? Sekarang dia kata tanah lapang. Jadi tanah lapang itu dia in between menuju ke Baqi'. Jadi Nabi menuju ke Baqi'. Jadi kawasan itu dipanggil Baqi'. Baqi' ini bukanlah kawasan kubur itu saja, kawasan besar. Maka tempat Nabi semayang tu ada antara Masjid Nabawi dengan penjudah tempat Baqi' tu. Kita kalau raya kita tak mau keluar tinggal masjid, sedangkan Masjid Nabi itu lebih mulia, kan? Kita ada ma'zur nama dia. Kita ada ma'zur. Kita ada alasan. Masjid kita besar, mikrofon elok, aircon tu ada, jemaah cukup, macam-macam lah, awan mendung, macam-macam. Kita ada ma'zur. Ma'zur kita ni kena kukuh, sebab dia akan dibawa depan Tuhan. Tak kalau semua benda Nabi bawa pada kita, kita tak boleh ikut. Ayat 21 daripada surah Al-Ahzab kita nak tahu macam mana, iaitu Muhammad itu uswatun hasanah. Bukan saja Allah kata Muhammad itu uswatun hasanah, belakang tu baca dia, liman kana yarjullah wal yaumil akhir, bagi orang mengambil Muhammad sebagai uswatun hasanah kerana mengharap pertemuan dengan Tuhan. Ini tafsiran dibuat oleh siapa? Oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir dia. Dia kata hanya orang diberi taufik oleh Allah mengingati akhirat, dia boleh istiqamah ikut Nabi dia. Kalau Allah tak bagi taufik, dia tak boleh istiqamah ikut, dia akan culang caling. Kita kata apa? Tawalla. Tawalla perkataan Arab, kalau terjemah Melayu dia kata berpaling. Tapi tawalla ni bukan bermakna berpaling total. Tawalla ni seperti ulak berjalan. Ulak jalan macam mana? Ada ulak pergi lagu tu? Tak ada. Dia akan sekali dia pikut ni nama dia tawalla. Dia pergi pula tawalla. Bermakna orang ni dia ikut Nabi, dia lencong. Dia ikut Nabi, dia tak ikut. Dia ikut Nabi, dia tak ikut. Jadi pada masa berlakunya pelencongan itu, kita mesti ada ma'zur. Ma'zur apa dia? Alasan untuk Tuhan tidak mengazab kita. Sebab Allah amanahkan Muhammad itu untuk diikuti. Apatah lagi ada ayat yang dahsyat, ayat 31 Ali Imran. Apa itu sahabat Syam? 31 Ali Imran, iaitu Allah tidak menerima cinta dan sayang kita pada Allah melainkan kita ikut Nabi Muhammad. Fattabi'uni. Betul? Sayang kita berarak sana, berarak sini, maulud sana, maulud sini, kita sayang. Betul? Seperti kata Al-Hasan Al-Basri, menyatakan sayang mudah, tetapi Tuhan membalas itu susah.
Tetapi alhamdulillah telah turun ayat daripada sisi Rabbul Alamin. Tuhan tunjuk jalan macam mana untuk mendapat balasan, respon Tuhan balik pada kita, iaitu ikut Nabi, fattabi'uni. Maka Hasan Basri kata hazihil ayah al-ibtila, ini adalah ayat ujian tentang za'ama, iaitu apa, za'ama qaumun annahum yuhibbun Allah, tentang pengakuan satu kaum mereka mencintai Allah. Maka Allah uji dia dengan ayat ni, boleh tak dia ikut Nabi. Jadi iman kita ni ada dua jenis. Iman kita ada berapa jenis? Ada dua jenis. Satu iman yang apabila kita beriman pada Allah, iman itu memasukkan kita ke dalam syurga dan menyelamatkan kita daripada azab. Ini satu jenis iman. Dan lagi satu jenis iman, iman itu hanya mampu memasukkan kita dalam syurga tapi tak menyelamatkan kita dari azab. Oh subhanallah. Maknanya dia kena masuk neraka. Dan itu adalah tempat persinggahan yang sangat ngeri, menakutkan. Tak mahu, na'udzubillah. Jadi kita nak memiliki iman dalam bahagian yang mana? Ya. Maka kalau kita nak memiliki iman pada bahagian pertama, iaitu iman yang memasukkan kita ke dalam syurga dan bila azab, dan kita tidak menerima azab, maka macam mana kita kena buat? 31 ayat surah Ali Imran. Ya qul in kuntum tuhibbunallah, sambungan dia, fattabi'uni yuhibbukumullah, kemudian wayagh zunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Allah kata dia balas. Allah balas cinta kamu dan Allah ampun semua dosa kamu kerana kamu ikut Muhammad. Jadi inilah yang dijelaskan oleh penulis kepada kita, ikhwan. Baik. Kata dia dalam yang kedua, para sahabat menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa dhata yawmin 'ala al-minbari wa jalasna hawlahu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, pada satu hari Nabi SAW duduk di atas tangga mimbar dan kami duduk mengelilingi baginda. Imam Bukhari, kata penulis, Imam Bukhari meletakkan hadis ini, hadis Abi Sa'id ini, pada bab imam menghadap ke arah jamaah ketika memberikan khutbah dan begitu juga pula sebaliknya. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar berkata, Imam Bukhari membuat judul bab tersebut berdasarkan kandungan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Duduknya para sahabat di sekeliling Nabi untuk mendengarkan sabdanya menunjukkan bahawa mereka mengarahkan pandangan mata ke arah beliau. Jika demikian sikap para sahabat ketika mendengarkan sabda Nabi di luar waktu khutbah, maka tentu mengarahkan pandangan ke arah khatib ketika berkhutbah itu lebih ditekankan. Terlebih lagi terdapat riwayat bahawa Nabi memerintahkan agar mereka menyemak khutbah dan diam ketika itu. Itu perkataan daripada Imam Ibn Hajar Asqalani. Masa ini, masa Abi Sa'id cerita ni, dia bukan khutbah. Nabi pergi duduk di atas anak tangga mimbar. Sahabat mai keliling kat Nabi, semua muka duk tengok Nabi. Nabi tengok muka dia bang. Dan kita baca baru ni dalam selepas sebelum ni, Nabi baca khutbah dan sahabat tengok dan disuruh mendekati. Selanjutnya Al-Hafiz Ibn Hajar menerangkan hikmah para sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Ibn Hajar. Di antara hikmah mengapa mereka menghadap ke arah Nabi
adalah untuk melahirkan kesiapan mendengarkan ucapannya dan menerapkan tata karma saat menyemak sabdanya. Ketika mereka menghadapkan wajah, tubuh, hati dan fikiran mereka ke arah Nabi, semua itu akan memudahkan untuk memahami wenjangan dan sesuai dengan hikmah disyariatkannya berdiri ketika berkhutbah. Tengok, supaya ada apa? Heart to heart. Supaya ada benda itulah ikhwan. Bila sahabat ni dia tengok Nabi, saya pinjamlah perkataan orang sufi. Orang sufi ni ada perkataan dia, tapi kadang dia membawa pada makna lain, tapi saya membawa pada makna lain. Dia kata mughram min ghain ra mim, mughram. Sahabat bila tengok Nabi mereka jadi mughram. Mughram ni maksud dia apa? Dia lemah, terpesona tapi lemas. Dia jatuh di dalam, dia tengok satu orang lelaki tengok satu perempuan, dia jatuh cinta, dia tengok aja wajah, dia lemah dalam cinta tu, dia lemas, tak dapat diselamatkan. Itu orang panggil mughram. Boleh memang 3 kali ulang dapat ni. Keponakan boleh bantu ni. Mughram. Kita kita ni di akhir zaman kita tak dapatlah dengar tak dapatlah tengok wajah kekasih Allah, tapi kalau Allah rezekikan kita dalam mimpi, itu rezekilah. Kalau ada adalah, tak adalah. Tetapi kita boleh juga mughram. Di mana? Dalam mempelajari sunnah dia. Kita jadi satu orang yang sangat mendahulukan sunnah dia. Sampai bila kita belajar sunnah ni, kita kata asar fuadi. Apa dia? Sunnah Nabi ini telah pun memikat hati kita. Asar fuadi. Tak ada benda lain boleh buat kita jatuh hati melainkan sunnah Nabi. Bila kita belajar sunnah ni, kita kata jamaluka ma fi ithnain. Keindahan sunnah ni tidak ada benda kedua. Benda yang kedua dah tak ada. Pasal apa? Sunnah ni sangat sempurna. Sangat sempurna. Apa yang tak ada dalam sunnah ni? Pak Cik apa? Razman, Ramlan. Pak Cik nanti tambah apa? Ramzan. Pak Cik dia kata Ramzan. Kadir. Ya. Sunnah ni kesemuanya sempurna. Sehingga kan kita tak perlu buat apa, Pak. Nak mati ke, nak hidup ke, nak cerai ke, nak kahwin ke, nak azan ke, nak kamat ke, nak semayang ke, nak semayang tamam ke, kasar ke, semayang dalam cakut ke, semuanya ada. Jadi bila kita fikir, apakah kita perlu buat dengan otak kita ni sampai kita perlu mencipta semayang hadiah untuk orang mati? Demi Allah saya kata, tak boleh nak tandingi semayang jenazah. Tak ada dah. Dengan syariatnya, dengan caranya. Betul memang. Orang tak puas hati kan, kerana orang tak nampak keindahan. Dia tak tenggelam di dalam sunnah tu. Dia belajar, dia tak tenggelam. Sampai Nabi Keling, dia nak pergi Keling. Ya Allah. Kata dia, Al-Alamah Al-Aini berkata, hikmah disyariatkan menghadap ke arah khatib adalah agar para jemaah dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan nasihatnya, merenungi ucapannya dan tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain. Itu kata dia. Nabi tengok para sahabat tengok Nabi, maka itulah yang terjadi. Kemudian penulis kata hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah
bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'ala al-minbari istaqbalnahu bi wujuhina. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di atas mimbar, maka kami menghadapkan wajah-wajah kami ke arah beliau. Begitulah keadaan dia. Itu ketika sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik, dalam peristiwa mereka lewat untuk masuk perang Tabuk dan akhirnya Nabi pulang kan. Maka dia kena hukuman kan. Salah satu hukuman yang Allah suruh Nabi buat, bila Ka'ab tengok muka Nabi, Nabi beralih ke lain. Quran kata dhaqat, mereka merasakan betapa sempitnya bumi ini. Oh subhanallah, sempit bumi, tak dapat tengok wajah Rasulullah. Oh dahsyat. Itulah sentiasalah mereka menyatakan nak berjumpa dengan Nabi, nak tengok Nabi. Imta habibi, bilakah hari kami boleh jumpa engkau, kekasih kami ya Rasulullah. Imta habibi arak, hari kami nak jumpa kau ni bila? Wahai tadi pergi sembahyang Asar, balik rumah, nak mai balik sembahyang apa? Sembahyang Maghrib. Begitu mereka tanya, bila lagi kami dapat tengok? Imta habibi araka walqaka, bila kami akan dapat lihat wajah kekasih kami, bila lagi kami nak berjumpa? Wa afrah biwajhik, wajah engkau benar-benar mengembirakan kami ya Rasulullah. Oh subhanallah. Itu yang berlaku kepada Thauban. Betul? Thauban dalam hadis Muslim kan, Thauban menangis dia sampai turun surah An-Nisa bagi tahu pada Thauban, kau akan duduk dengan Nabi sekali dalam syurga. Barulah dia rasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal tu ikhwan, kata Ahmad Syauqi, ini bukan tokoh hadis dah, ini pujangga. Pujangga, ini jangan berbuah hadis pula. Pujangga Ahmad Syauqi, pujangga Mesir. Iqbal, kalau Muhammad Iqbal dia Pakistan. Ini Syauqi, kita belajar lurah, kita akan jumpa syair Syauqi, mesti kita akan baca untuk mengenal bahasa, mengenal baris. Syauqi ada sebut satu perkataan, saya sebut untuk kita tengok akhirnya ada tak benar ni. Syauqi kata apa? Syauqi kata, in ra'atni tamilu anni ka'an lam takun baini wa bainaha asya. Syauqi kata, bila satu orang melihat satu orang, petanda kata dalam hati dia ada cinta, dia merasakan sesuatu dalam diri dia. Sesuatu tu apa dia? Nazaratun, dia nak tengok orang tu. Dia nak apa? Dia nak tengok ada tak ada pada kita. Saya bukan ajak cinta, saya nak ajak sunnah. Kita bercinta dengan sunnah. Syauqi kata, bila saya pindah kepada makna belajar sunnah ni, bila kita belajar sunnah, nazaratun, mata kita ni sentiasa nak tengok sunnah. Lepas tu apa dia kata? Syauqi kata dalam bab cinta lah, saya alih kepada bab sunnah. Syauqi kata, bila satu orang tu tengok satu orang, nazaratun, dia nak tengok. Lepas tu dia kata apa? Fabtisamatun, dia akan tersenyum. Lepas tu orang kata macam orang gila. Anda renyah seorang-seorang siapa? Ada lah tu. Fabtisamatun, bila kita nak tengok sunnah dan kita dapat tengok sunnah, kita akan tersenyum. Kerana kita dapat hajat kita nak tengok. Apa dia kata? Dia kata fasalamun, kita akan ucap selamat kepada sunnah. Kalau orang bercinta, fasalamun, dia bagi salam. Hey, apa khabar?
Kalau dia jumpa orang biasa, apa abang? Tapi kalau orang yang dia sayang, hey, apa khabar? Beza kan? Betul Ustaz Samsul? Saya kata betul. Maknanya ada pengalaman. Fasalamun, dia akan sapa sunnah. Dia akan say salam pada sunnah, selamat. Fakalamun, dia nak bercakap dengan orang yang dia cinta. Maka kita nak bercakap apa Pakcik Din di mulut kita? Sunnah, sunnah, sunnah. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Yang lain jadi tak tertarik kita nak cakap. Dan kita pun tak ada banyak benda nak cakap pasal benda lain. Kita nak bercakap fakalamun. Lepas tu dia kata famaw'idun. Bagi orang yang bercinta, bila dah mereka start melihat, tersenyum, bagi salam, bercakap, famaw'idun, mereka akan buat janji. Bila kita jumpa sunnah, kita akan buat janji. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ada janji dengan sunnah ni. Maka akhirnya apa jadi? Faliqa'un, berjumpalah. Berjumpalah. Ahmad Syauqi kata dalam bab orang bercinta, mula-mula apa Abang Syarif? Nazaratun. Betul? Yang kedua apa dia? Fabtisamatun, senyum. Yang ketiga fasalamun, hey, salam, bagi salam. Betul? Kita ni bolehlah kita pergi tepi dia tak kata apa? Assalamualaikum. Dia buat tak tahu. Oi, tak jawab dosa oh. Betul? Kita akan cakap. Kita akan bagi salam. Lepas kita bagi salam, dia jawab fakalamun. Kita akan cakap. Lepas kita dah boleh bercakap dengan dia, famaw'idun, kita akan buat janji. Lepas tu apa jadi? Faliqa'un, kita berjumpa. Kata Syauqi, firaqun yakunu bihi dawa'un au firaqun yakunu minhu da'un. Setelah berjumpa, dua orang berkasih ni berjumpa, dia kata ada masa perjumpaan itu kemudian mereka berpisah. Itu menjadi ubat di antara mereka. Dan kadang-kadang setelah mereka berpisah, itu menjadi penyakit pula kepada mereka. Tetapi alhamdulillah, kita belajar sunnah, kita kenal sunnah, kita hanya mendapat ubat dan penawar. Tak ada benda kita nak cakap, tak ada benda kita nak janji. Kita nak kata apa? Walaupun manifesto itu hanya dibuat kalau kami menang pula. Kalau kami menang, insya-Allah dapat. Maka kami bubarkan parlimen. Maknanya nak dapat itu semua kena tunggu kami menang. Maka dibuatlah temu janji, janji demi janji demi janji. Baik ikhwan. Kata Ibnul Malik berkata, maksudnya para sahabat memposisikan wajah mereka ke arah Nabi. Dengan demikian, para jemaah disunahkan untuk menghadap wajahnya ke arah khatib. Demikian pula sebaliknya. Ya. Begitulah cara Nabi. Bila Nabi cakap, kerana benda Nabi cakap tu lebih rasa penting, besar, Nabi nak orang bagi perhatian. Macam mana Nabi nak orang bagi perhatian? Nabi dulu tunjuk contoh dia. Nabi fokus pada orang. Lepas tu orang memberi imbal balik kepada respon pada Nabi. Hadis sabit, Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Adi bin Thabit, daripada ayahnya radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama 'ala al-minbari istaqbalahu ashabuhu biujuhihim. Kata Adi bin Thabit, ayahnya berkata, ketika Nabi berdiri di atas mimbar, para sahabat menghadapkan wajah mereka ke arah beliau. Ironis ni bahasa orang putih ke bahasa Indonesia? Orang putih maksudnya? Apa maksudnya?
Kebiasaannya ke? Bukan. Malangnya. Dia terbalik dari apa? Takkan saya saja terbalik. Dia berlawanan daripada perkataan apa? Ironisnya. Tak apa, saya ingat abang. Ingat abang, saya nak tulis. Sebagai murid saat ini tidak menghadap pandangan mereka ke arah guru ketika proses belajar mengajar berlangsung. Ironis bermakna kiasan. Kesan sebaliknya. Maknanya bila dia kata ironisnya, dia nak habaq kata yang terjadinya sebaliknya. Okay. Justru mereka menoleh ke kanan dan ke kiri. Bahkan tak seorang pun melintas di hadapan ruang kelas, melainkan mereka cenderung memperhatikannya. Lebih dari itu, sebahagian guru tidak mempedulikan tingkah laku murid-muridnya, kerana yang penting bagi mereka hanyalah menyampaikan pelajaran di ruang tersebut. Penulis kata, apa dia kata? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arwah. Murid tak mau tengok muka guru pun buat datang punya bahasa. Aku mengajar sudah. Dia kata inna lillahi raji'un. Dalam hadis Bukhari, waktu para sahabat turun ke Mekah buat haji, mereka bermalam di Mina. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada semua sahabat. Masa nak semayang di Mina, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu an, dia semayang jamak tamam. Dia tidak buat jamak qasar. Dia semayang tamam. Dia buat 4, lepas tu dia buat 4. Lepas tu orang pergi ke kemah Abdullah bin Mas'ud. Orang pergi ke kemah Abdullah bin Mas'ud. Orang kata pada Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Osman semayang tamam. Wahai semua mai daripada Madinah. Abdullah bin Mas'ud, dia dengar Sayyidina Osman buat 4. Dia kata kalimah ni. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Kalau kita tidak menzahirkan sunnah, siapa akan zahirkan sunnah? Jadi bila satu sunnah tidak ditegakkan, sudah layak kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, jadikanlah kami semua berada di atas jalan Nabi kami yang mulia ketika menjalankan kewajipan dalam pengajaran. Kabulkan doa kami, wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya ikhwan, apa yang kita belajar, kita boleh buat, kita cuba buat. Penulis kata bab yang ke-8 pada menyatakan Nabi menenangkan orang yang hadir sebelum berbicara. Boleh? Mama? Oh, Mama tak ada buku lah. Cik Samsul pun tak ada lagi. Boleh baca Din? Boleh sambung kan nombor 8 ni? Boleh nah? Tadi kita start pukul 8. Baru pukul 10 tadi. 7.50 ambil baca 5 minit kira. Habaq tepat-tepat. Menenangkan peserta didik merupakan tahap awal dari proses belajar mengajar. Bagaimana pembelajaran bisa sempurna jika murid-murid tak mau diam untuk menyemak penjelasan guru mereka? Macam mana nak buat? Ustaz cakap, dia pun cakap. Ustaz cakap, dia pun cakap. Jadi market apa? Market keling. Orang kata market keling kan. Tak tahu pasal apa. Bila buat bising, keling dapat nama. Bising keling dapat nama. Imam Bukhari membuat sebuah bab dalam kitab sahihnya, iaitu yang berjudul Diam untuk para ulama.
Al-Hafiz Ibnu Hajar menerangkan maksud Imam Bukhari diam dan menyemak apa yang mereka katakan. Kenapa? Kerana itu ada di dalam sunnah. Imam Ibnu Battal berkata, sesungguhnya diam untuk menyemak para ulama adalah kewajipan para pelajar. Kita kena semak setiap apa yang disampaikan. Kalau salah, kita mesti betulkan. Kalau yang kita tahu, dia menjadi peringatan. Kalau belum tahu, dia menjadi suatu ilmu yang baru pada kita. Rasulullah SAW sangat memperhatikan untuk membuat para pendengarnya diam. Di antara dalilnya adalah sebagai berikut. Jadi cara kita tu betul ke tak? Rasa-rasa macam betul lah. Kita makan dulu, kita bagi dah semua, kita baru duduk mengaji. Macam budak-budak kan, bagi susu elok-elok, letak dia tak buat ramai dah lah. Tak buat dah lah. Kita bagi makan, kita puasa, kita ambil tempat masing-masing. Boleh memang. Takat kita nak bangkit pergi kencing tu, bangkit lah. Tidak ada hal apa-apa. Baik. 1. Larangan berbicara ketika khutbah Jumaat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad laghaut." Jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumaat, diamlah, padahal imam sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan perbuatan sia-sia. Kita pergi kata pada kawan sebelah kita duduk sembang tu, diam. Dia duduk sembang dia orang, khatib duduk cakap. Kita pergi kata kat dia dengan terbit suara. Kita kata diam, ansit. Ataupun kita kata uskut, diam. Jemaat kita lara. Habis jemaat dia tak boleh bincang. Al-Alamah Al-Aini berkata, siapa dia Al-Aini ni? Al-Aini ni siapa dia? Seorang daripada pensyarah Sahih Bukhari. Dia syarah Sahih Bukhari macam Ibnu Hajar. Nama buku dia Umdatul Qari. Antara Fathul Bari dengan Umdatul Qari dua-dua sama naik. Tapi jarang orang sebut dia punya nama. Dia kata, salah satu pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini adalah larangan berbicara apapun bentuknya ketika khatib sedang berlangsung. Hal itu ditunjukkan oleh redaksi hadis di atas. Sebab jika seseorang berkata diamlah, dianggap telah melakukan perbuatan sia-sia, padahal ucapan itu pada asalnya adalah perintah kepada ma'ruf, maka selain ucapan itu lebih pantas untuk dilarang. Ya. Larangan itu berlaku ketika khatib sedang bercakap. Adapun khatib belum bercakap, tak apa. Adapun jemaah, dia boleh bercakap dengan khatib. Ketika khatib bercakap, khatib duk baca khutbah, dia boleh nak tanya apa, dia boleh tanya. Tetapi khatib duk bercakap, kita tak boleh sembang sama kita untuk apa pun. Kalaulah perkataan suruh mereka duk sembang ni diam, sedangkan itu termasuk di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, pun penyeru kepada ma'ruf itu dianggap sia-sia, apatah lagi kawan yang buat benda lara tu, maka dia telah habis daripada awal. Maka semua ucapan, apabila khatib menyampaikan ucapan, kita tak boleh cakap. Dan kebetulan zaman Nabi yang menjadi khatib adalah Nabi, maka sahabat diam tengok muka Nabi. Hadis Ibnu Abbas, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhutubu fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara wallazi yaqulu lahu ansit laysa lahu jumu'atun." Barang siapa berbicara pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka dia seperti keldai
yang membawa kitab-kitab tebal, dan orang yang berkata kepadanya diam, maka dia tidak mendapat pahala hari Jumaat secara sempurna. Yang bercakap tu macam kalde. Pendek kata yang duk sembang ni, khatib duk baca khutbah, kita kata macam menatang main sembahyang. Menatang tu pula kalde. Pula habang ayam piru ke. Ada lah juga. Menatang tu menatang paling kalde. Kita yang duk kita ni, yang duk pergi teguk kalde ni, teguran yang tak ada faedah. Apa nak pergi teguk kaldenya? Maka penulis membawa kepada kita, inilah dia cara Nabi menenangkan jemaah. Maka Nabi bila nak naik atas mimbar, sebelum tu Nabi akan bagi pelajaran pada hari Khamis, pada hari Rabu. Bila khatib naik atas mimbar, hampa semua jangan cakap. Nabi tenangkan awal-awal. Maka Nabi akan habaq tu awal-awal kepada para sahabat. Hadis Abu Hurairah, Imam Muslim dan Imam Ibn Khuzaimah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa memegang, yakni memainkan kerikil, berarti dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Al-hasa, batu macam kita ambil batu 7 tu. Al-hasa, iyalah macam mana batu tak ada. Masjid Nabi tu memang atas pasir kan, adalah duk main. Masa tu khatib baca khutbah. Imam Ibn Khuzaimah meletakkan hadis ni pada bab larangan memegang kerikil ketika imam sedang berkhutbah pada hari Jumaat, dan peringatan bahawa hal itu merupakan perbuatan sia-sia. Imam Nawawi menerangkan maksud hadis di atas sebagai berikut. Kata Imam Nawawi, hadis ini mengandung larangan memainkan kerikil dan permainan lainnya ketika khutbah sedang berlangsung. Hadis ini juga menyiratkan perintah agar seorang menghadapkan hati dan seluruh anggota tubuhnya untuk mendengarkan khutbah. Adapun yang dimaksudkan dengan kesia-siaan di sini adalah perbuatan batil yang dicela dan ditolak. Khatib baca khutbah, dia duduk main batu. Ataupun zaman kita tak main batu, dia draw atas sejadah. Dia draw. Dia buat bintang di padang. Dia duduk main lagu tu. Ini semua main handphone. Kadang sejadah dia tak main, handphone dia tak main, masa itulah dia tolak tabung bagi berjalan. Kesemua ini termasuk dalam aktiviti. Al-hasa ni permainan, aktiviti. Maka itu yang dikatakan lara. Apatah lagi lebih malang dan duka cita, ada masjid dalam negeri Pulau Pinang, saya tak sebut masjid mana, nanti saya kena sorak pula. Ada masjid dalam negeri Pulau Pinang, saya pernah tengok sendiri, dia bagi budak jalan kutip. Jadi orang ni khatib tu baca khutbah, budak tu bawa uncang, orang bagi RM2 dalam tu, RM1 dalam poket budak. Budak mana tak seronok mah? Bukan kata budak, saya pun seronok. Mai kita kutip. Tetapi perbuatan ini masuk di dalam hadis ini, perbuatan yang sia-sia. Tapi buat macam mana ikhwan? Kadang-kadang mereka ni mengaku mazhab Syafi'i, pertahan habis-habisan, tapi buat perangai lagu tu. Kutip derma, khatib baca khutbah, tolak tabung, tapi duk kata Syafi'i buih mulut. Kalau khatib tu dah lagi kita orang tidak pergi depan ambil duit je. Khatib pula buat benda lara. Pasal apa khatib kena berhenti khutbah dia? Tak ada pasal. Dia yang kena stop. Jemaah, saya minta stop benda ni. Ini termasuk di dalam lara. Bercakap pun tak boleh, beraktiviti pun tak boleh. Kan orang kata masa tu kutip derma orang banyak. Itu aktiviti. Al-hasa ni aktiviti main dengan jari. Ni tambah mangkit bergerak, budak tu berjalan. Boleh cakap lah. Boleh cakap lah. Tak payah pun tak tahu. Kenapa orang-orang agama, majlis agama tak? Tak boleh lah. Oh, alhamdulillah.
Tapi buat juga no. Tak main sesat lah. Saya kena tangkap pula. Dia duduk belah sini ya. Macam ni mamak ah. Ustaz, kalau macam ada juga buah dia pegang tasbih dia zikir. Ya. Masuk tak? Ya. Kalau kita tengok daripada awal tadi, tang mana tadi kita terlepas, satu perkataan yang menarik tadi yang dia sebut tadi apa dia? Itu muka surat 67 daripada Al-Hafiz Imam Ibn Hajar, iaitu ketika dia menerangkan hikmah diam. Hikmah kenapa khatib baca khutbah kita hadap muka kan? Apa dia kata? Muka surat 67. Baca kuat-kuat pakcik. Baca Din. Baca kuat-kuat. Al-Alamah Di antara hikmah. Muka surat 67. Selanjutnya Al-Hafiz Ibn Hajar. Selanjutnya Al-Hafiz Ibn Hajar menerangkan hikmah pada sahabat Rasulullah SAW dengan perkataannya, di antara hikmah mengapa mereka menghadap ke arah Nabi SAW adalah untuk melahirkan kesiapan mendengar ucapannya dan menerapkan tata keramat saat menyimak sabdanya. Ketika mereka menghadap wajah, tubuh, hati dan fikiran mereka ke arah Nabi SAW, semua itu akan memudahkan untuk memahami wejangannya dan sesuai dengan hikmah disyariatkannya berdiri ketika khutbah. Ya. Jadi yang pakcik sebut tadi, kalau dia dengar khutbah, tangan dia pegang tasbih, hati dia tak ada, fikiran dia tak ada, tak fokus lah. Sedangkan Ibn Hajar kata, kenapa ni Nabi, kenapa Nabi berdiri, kenapa Nabi tengok muka orang, kenapa Nabi arah sahabat tengok Nabi, untuk bagi fokus nak dengar. Tiba-tiba dia pergi buat benda lain kerana rasanya berzikir lah konon. Ini semua yang kita baca pada yang dah lepas dah. Kalau Isa ingat lagi, kita ingat lagi apa dia kata pada kita, muka surat 60 tu, Al-Alamah At-Tibi kata ini adalah, hadis ni menunjukkan hinanya orang-orang memiliki sifat tersebut dan betapa bodohnya mereka kerana memilih kehinaan dari kemuliaan. Dia tak bagi tumpuan, hina dia kata. Jadi kita tak mau buat lagu tu. Kita main awal baca Al-Kahfi, baca Quran, berzikir. Tapi kenapa nak pergi buat tazkirah time tu? Menghalang orang ibadat. Itulah masa nak ibadat. Bagilah peluang ke orang ibadat pakcik kan. Tazkirah ni tiap-tiap malam. Baik, tak mana tadi? Hadis Abu Hurairah. Hadis memerintahkan. Baik, Nabi SAW memerintahkan agar menenangkan jemaah sebelum beliau memulai khutbah. Di antara dalil menunjukkan hal itu sebagai berikut. Nabi memerintahkan Jabir agar menenangkan jemaah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an bahawa ketika Jarir, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jarir bahawa ketika haji wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, istansitin nas, summa qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Suruhlah orang-orang agar diam. Lalu baginda bersabda, janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir sepeninggalanku nanti, sebagaimana kalian memenggal leher sebahagian yang lain. Kata penulis, yang dimaksudkan dengan sabda baginda kepada Jarir radhiyallahu an, suruhlah orang-orang agar diam, adalah mintalah kepada mereka agar tenang dan tidak lagi berbicara, ataupun kita boleh kata tidak lagi berbising. Sebab Nabi nak bercakap. Nanti hampa duk bercakap sama-sama hampa,
hampa riuh rendah bertengkar sama hampa, hampa boleh berkelahi sama hampa sampai pada peringkat tumpah darah tu sendiri. Sebab Nabi tahulah asal usul dia punya budaya dia tu. Nabi memerintahkan Bilal agar menenangkan jamaah. Imam Ibnul Mubarak meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi uquf di Arafah menjelang terbenamnya matahari. Lalu baginda berkata, "Hai Bilal, tenangkanlah para jemaah untukku." Lalu Bilal radhiyallahu anhu berdiri dan berkata, "Diamlah kalian untuk menyemak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka para jemaah pun diam. Lalu baginda bersabda, "Hai para jemaah, baru sahaja aku didatangi Jibril alaihi salam. Lalu dia menyampaikan salam Rabbku kepadaku." Allahu Akbar. Dalam kedua hadis di atas kita dapati bahawa Nabi SAW memerintahkan Jarir dan Bilal agar menenangkan jemaah kaum muslimin sebelum beliau memulai khutbah. Ya. Kita nak start kuliah kan, nak start apa, kita startkan dengan sunnah tu, biar jemaah tenang, baru kita. Ni ustaz bagi salam, duk sembang, ngongang. Ustaz dah mukadimah duk sembang, bunyi kedegang-kedegung. Jadi nampaknya tidak tenang. Jadi ustaz biarlah depa apa? Selesai dulu lah. Terus kalut. Tenang saja Pak. Tak macam tadi kan? Cik Din kata, siapa kata tadi? Kita buka puasa tak bang lagi. Wan kata tenang saja, kuliah satu je bukan dua. Itu nama dia tenang saja Pak. Kita jangan kalut. Hatta kita masuk masjid kan, saf, kita tak dibenarkan. Jangan lari. Waqar, sakinah, relax. Dapatlah, tak dapat. Bukan tenang macam itik pulang petang tu, biasa-biasa saja. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memberikan perhatian penuh sebelum beliau menyampaikan sabdanya. Imam Ibn Hibban meriwayatkan daripada Khabbab radhiyallahu anhu, "Kunna qu'udan ala babin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharaja alaina fa qala isma'u, qulna qad sami'na, qala isma'u, qulna qad sami'na, qala isma'u, qulna qad sami'na, qala innahu sayakunu ba'di umara'u fala tusaddiquhum bikazabihim atau bikazbihim, fala tusaddiquhum bikazbihim wala tu'inuhum ala zulmihim, fa innahu man saddaqahum bikazbihim atau bikazabihim wa a'anahum ala zulmihim lam yarid alayya al-hawda." Kata Khabbab bin Arat, ketika kami sedang duduk di depan pintu rumah Nabi SAW, tiba-tiba baginda keluar menemui kami. Lalu baginda berkata, "Dengarlah." Sungguh kami dengar jawab kami. Baginda berkata lagi, "Dengarkanlah." Sungguh kami dengar jawab kami. Baginda ulang perkataannya, "Sungguh kami mendengar jawab kami lagi." Lalu baginda bersabda, "Sesungguhnya setelahku nanti akan ada para penguasa yang memimpin. Janganlah kalian membenarkan kedustaan mereka, dan jangan pula kalian menolong mereka untuk berbuat kezaliman. Barang siapa membenarkan kedustaan mereka dan menolong mereka untuk berbuat kezaliman, maka dia tidak akan dapat mendatangi telagaku." Dalam hadis ini kita mendapati bahawa Nabi SAW mengulang-ulang perkataannya, iaitu dengarkanlah sebanyak 3 kali.
para sahabat kepada para sahabat sebelum baginda menyampaikan sabdanya. Kata penulis, hal itu wallahu a'lam, agar mereka benar-benar diam dan konsentrasi penuh untuk menyimak sabdaan beliau. Allahu Akbar. Nabi nak habaq benda tu. Pasal tu ikhwan, kita nak cakap meeting ke, luar meeting ke, pertama sekali kita kena buat satu keputusan kepada diri kita. Apa dia? Benda yang kita nak sampaikan itu di sisi kita besar ke kecil, bernilai ke tak bernilai. Buat keputusan diri kita dulu. Sebab bila kita berhadapan dengan orang, sikap orang akan menentukan diri kita. Kalau kita rasa benda yang kita nak sampai tu tak besar, seorang tak layan pun kita tak jadi apa? Tak ada, bukan besar mana. Tapi kalau kita rasa benda yang kita nak sampai tu cukup besar dan mulia, maka kita mengharap orang akan dengar. Maka Nabi tengoklah, kerana benda Nabi nak sampai ni ikhwan, walaupun Nabi nak pesan adab sembahyang Jumaat dekat Nabi, kerana benda tu datang daripada Tuhan, benda tu besar, maka dia tenangkan jemaah. Tenangkan jemaah. Jadi jemaah pun memberi perhatian. Kita pun bila kita tengok orang bercakap, kita nak letak orang bercakap tu, benda tu kecil ke besar. Kita main kuliah, ustaz-ustaz menyampaikan, kita nilai hak dia sampai tu kecil ke besar. Kalau kita anggap besar, kita mesti memberi perhatian. Kalau kita tak bagi perhatian, itu bermakna pada actionnya kita telah menunjukkan benda itu tidak besar, dan itu khilaf dengan sunnah nabawi, dengan petunjuk nabawi. Tak boleh. Allahu Akbar. Ni pula bab ke-9. Kita tengok lagi satu cara Nabi kita. Nabi bab ke-9 pada menyatakan baginda menyapa dengan nama asli, nama panggilan atau jolokan. Jadi kadang-kadang Nabi panggil sahabat nama betul penuh. Tuan Haji Zainuddin. Kadang-kadang kena tahu nama, jangan nak merepek. Tapi Arab tak ada panggil nama kita macam Rahman panggil Rahman. Allahu Akbar. Tak ada man. Okay, nama betul. Atau apa dia? Nama jolokan. Nama kunyah ke, nama laqab ke. Kunyah ni nama hak duduk di depan abu-abu, umi, ataupun di belakang tu. Al apa di belakang tu. Nabi akan kadang-kadang Nabi panggil nama yang biasa terkenal, tapi kadang-kadang Nabi akan panggil sahabat dengan nama adalah ICU. Kita pun kat isteri kita lagu tu lah. Kita duk panggil apa? Benar. Ayang ke apa? Kadang-kadang panggil nama betul sekali. Isteriku sebut nama betul. Panggil isteriku Faiza, nama betul. Siti Salwa duk panggil rata dah. Duduk dalam rumah duk minta Melo tak main-main. Faiza, mana Melo? Kadang-kadang biasalah kan, minta bagi tengah hari main, biasa-biasalah. Biasa-biasalah. Bagi nama betul. Kadang-kadang bagi nama betul. Samsul Mansur, sahabatku Samsul Mansur, panggil betul. Mamang, duk panggil mamang kan, nama betul apa? Anas bin Ibrahim, panggil nama betul. Sekali, bukan hari-hari, sekali-sekala. Hari-hari panggillah nama yang timang-timangan tu. Nama Intan Payung, alah ucu-ucu Intan Payung. Panggillah dengan nama tu sekali-sekala. Macam mana? Mamang tanya, kalau isteri kita nak panggil, kita panggil dengan nama penuh ke? Panggil nama dia penuh ke? Ataupun panggil dengan nama pak dia sekali, kita heret. Kita heret nama pak dia sekali. Kan?
Dalam hadis ni Nabi kata ya Abbasu ammu Rasulillah. Ya Abbas ammu Rasulillah. Nabi tak panggil ya Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi kata ya Abbas ammu Rasulillah. Wahai Abbas, pak menakan Rasulullah. Jadi panggil nama dia. Cukup dah. Panggil nama dia saja. Tak pergi heret dengan pak dia jadi kolej pula. Dia heret pula pak kita. Wahang tak ada pak. Dia panggil pula kita nama pak. Panggil sekali-sekala nama dia. Aisyah. Aisyah ke Aisyah? Aisyah. Aisyah binti apa? Ismail. Abdul Majid. Dengan ikhlas semua cukup. Abdul Majid. Mentang-mentang belajar ikhlas orang ni. Tunggu besok. Sekali-sekala panggil nama betul. Panggil isteriku. Nama apa isteriku? Suamiku. Apa nama suamiku? Panggil sekali. Suamiku Adnan bin Arifin. Suamiku Adnan. Hak kita batuk nak langkawi pula. Betul macam ni kadang-kadang. Kata dulu wan hijau. Nama betul apa sebenarnya ni? Kadang-kadang panggil nama betul. Wan apa? Wan Iskandar. Saya turun daripada airport. Punya lapang lah benar. Saya ingat masa tu saya nak kapal pukul 6 pagi. Lapang. Nak makan apa? Tengok ada Starbucks. Saya pergi kat Starbucks. Minta mocha. Jadi orang kata mocha ni berat. Dia perut kita dia tahan sikit. Saya order mocha. Rupanya kita beli mocha. Dia tanya nama kita. Dia nak tulis atas situ. Dia tulis. Dia tanya saya nama apa. Saya habaq nama saya Arif Dainal Putra. Dia tak jadi nak tulis. Dia nak tengok saya dah 3 kali. Arif Dainal Putra. Macam pokok koli mana ada. Arif Dainal Putra. Saya buat tak tahu kan. So dia bagi Starbucks tulis nama Arif Dainal. Tak masuk. Saya ingat cashier tu boleh seminggu pergi pancung. Dia punya duk main Arif dia. Ya Allah. InsyaAllah. Lepas kita akan tengok macam mana Nabi panggil. Kalau suami, kalau isteri, jangan panggil nama suami penuh. Panggil suamiku lah. Isteriku Faiza. Kita membezakan. Kita panggil dia dengan orang lain panggil dia. Orang lain panggil dia nama dia kan. Kita panggil, kita tetap panggil dia dengan nama dia, tapi kita meletak Faiza. Siapa abang saya? Mamang ke abang saya? Kita kata isteriku. Yang kalimah tu dia akan menghinggut ingatan kita. Dia akan mengingatkan dia siapa kita siapa. Siapa abang orang ni? Bukan Bukan mamang. Mamang lah abang. Mamang lah abang. Kalau kita berkelai ke apa ke, dia kata biar suami biar isteri berkelai kan, berkelai jenis lagu api dalam sekam ni, duduk lebih panjang tak habis. Berkelai lepas subuh ni, duha tak habis lagi ni. Sekali-kali sedangkan dia, pergi dekat-dekat dia. Mamang kata, mamang lah kata, pergi dekat-dekat dia, bagi tahu kat dia, kalau dia isteri kita, sebut nama dia betul-betul. Panggil kat dia, wahai isteriku. Sebut nama dia. Dia nanti tersentak. Baru dia tahu yang dia duduk berkelai ni dengan suami dia. Kalau isteri nampak suami lagu duduk panjang, pergi dekat dia, abang, suamiku Anas. Suamiku Samsul Mansur.
Jadi terkejutlah kita. Oh, aku duk berkelahi dengan bini aku, rupanya nak berkelahi lama mana. Dia kata hikmah tu besar abang anak kita. Kali-kali cik dia. Kita balik tidur, kita balik bini kita tidur, pergi kat dia. Suamiku, isteriku. Oh, dia terkejut. Oh, laki aku balik dah. Ha? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika